boleh buat selain pada kita bersedekah menginfakkan harta kita, malahan puan-puan ustaz bagi peluang ni. Tengah-tengah ni ada borang tahlil arwah. Puan-puan tahu tak, setiap hari saya bersama dengan imam-imam surau, kami akan buat tahlil arwah untuk arwah kaum muslimin dan muslimat. Dan biasanya kami akan sebut, dan biasanya kami akan tampal dekat whiteboard, dekat notice board, nama-nama arwah. Jadi pada tahun sudah saya dapat lebih kurang 1000 lebih nama-nama arwah, alhamdulillah. Jadi kita akan sebut malam demi malam lah, maknanya satu grup demi satu grup, dan akhirnya kita jamakkan, kita himpunkan semua-semua nama, dan mudah-mudahan daripada malam pertama sampai malam terakhir, tak kalah satu nama arwah pun tak sampai doa kita pada mereka, mesti sampai puan-puan ya. Tambah-tambah lagi di bulan Ramadan. Jadi puan-puan sekiranya ada nama arwah ibu ayah, arwah tok nenek moyang, arwah adik-beradik, saudara mara, isteri, suami dan sebagainya, puan-puan boleh letak kat sini. Ustaz, arwah keluarga saya ramai ustaz, kat sini 7 aja. Boleh tak saya letak 20? Boleh, silakan. Puan-puan tulis kat belakang. Tulis kat belakang ataupun kepilkan, lampirkan nama-nama arwah kaum keluarga tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah setiap petang ataupun setiap malam selepas solat tarawih, saya bersama dengan imam akan bacakan tahlil arwah, niatkan untuk mereka. Jadi puan-puan, inilah kerja amal yang kita boleh bantu mereka yang telah pun kembali ke rahmatullah. Tak ada lain puan-puan, melainkan antaranya Nabi sebut apabila anak Adam itu meninggal, maka terputus segala amalannya melainkan 3 perkara. Antaranya apa? Doa anak yang soleh. Anak yang soleh itu siapa? Kita lah. Ustaz, macam mana kalau dia tak ada anak? Warisnya yang terdekat. Jadi puan-puan, kita sebagai waris, doakan untuk kaum keluarga kita, terutamanya arwah ibu dan ayah, tok nenek moyang kita yang telah pun meninggal dunia. Maka puan-puan setidak-tidaknya sampailah kepada mereka nanti, insyaAllah. Dan puan-puan ingat, bila kita buat begini, nanti bila kita meninggal, anak cucu kita akan buat begitu juga untuk kita. InsyaAllah. Jadi puan-puan doalah sama-sama ya. Jadi kat sebawah ni puan-puan boleh bagilah sumbangan seberapa pun. Saya tak pernah tetapkan berapa pun. Ada setengah tempat, ni pengalaman saya lah waktu saya kerja di Jabatan Agama Islam Selangor. Masa tu saya mentadbir masjid. Ada setengah masjid, dia tetapkan satu arwah RM15. Satu arwah RM20. Ada setengah masjid. Saya tak payah sebutlah masjid mana. Jadi tuan-tuan macam saya ni tak kisahlah. Puan-puan bagi RM1 pun Ustaz terima. Puan-puan bagi RM10 pun saya terima. Bagi berapa kita terima belaka. Dan duit ini akan saya himpunkan, kumpulkan. Dan bila genap sahaja RM3,000, saya akan belikan makanan untuk berbuka puasa. Ya. Dan sekiranya sepanjang bulan Ramadan puan-puan ada sumbangan zakat, maka duit itu akan saya gunakan untuk bagi zakat sempena dengan nak menyambut Hari Raya Puasa nanti. InsyaAllah seminggu sebelum Raya Puasa ataupun Raya Aidilfitri, biasa kita bagi sumbangan zakat kepada asnaf, duit tu kita kumpulkan ke situ nanti, insyaAllah ya. Dan sekiranya puan-puan tak sempat jumpa Ustaz, saya bulan ni, bulan depan busy Ustaz, tak ada nak jumpa Ustaz, maka puan-puan boleh hello Ustaz, boleh call saya, jumpa saya di mana-mana. Sama ada di Masjid At-Taqwa boleh, saya boleh datang, masjid mana-mana saya boleh datang, tak ada masalah. Ya, puan-puan boleh jumpa Ustaz, biasanya saya datang pagi lah sebelum bertadarus. Biasanya puan-puan bertadarus pukul berapa? Pukul 10. Pukul 7, pukul 8, pukul 9 saya boleh datang ke sini. Jumpa saya di mana-mana. Ya, insyaAllah. Nak untuk menyerahkan borang, iya Ramadan insyaAllah. Okey, apapun maklumat yang berikutnya nanti, saya akan WhatsApp tuan-tuan perempuan dalam grup kita. Dan mudah-mudahan puan-puan dapat bantulah Ustaz untuk mengedarkan borang ini kepada sesiapa di luar sana. Terutamanya adik-beradik, adik keluarga kita. Ya, mudah-mudahan mereka juga dapat beramal. InsyaAllah. Okey tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, sampailah masanya hari ini kan. Ustaz nak cerita apa? Tentang surah Fatihah kan? Dah. Alhamdulillah. Perempuan tahu tak? Dalam 2-3 hari ini, Ustaz refresh balik. Saya ingat balik. Saya tengok nota-nota saya balik. Apa yang saya nak cerita khabar kepada tuan-tuan dan perempuan tentang surah Fatihah. Tapi sebelum tu, tuan-tuan perempuan, bukankah kita ada latihan? Muka surat 21. Silalah buka buku latihan kita ni warna merun. Semua dah buat ke belum ni? Ustaz tak pastilah dah buat ke tidak. Kalau perempuan kata dah buat, Alhamdulillah. Tapi kalau tak buat lagi macam mana? Sabar je lah, perempuan redha je lah nak buat macam mana. Dia tak buat, tak sempat. Ustaz busy. Minggu sudah, anak saya kahwin, anak saudara saya kahwin. Busy Ustaz, tak ada nak buat latihan. Tak apa, saat lagi kita nak bincangkan jawapan. Jadi, sebelum kita melihat kepada perbincangan surah Al-Fatihah, saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan membincangkan jawapan pada buku latihan muka surat 21. Dah buka belum buku? Dah, Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan, syukur
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepanjang berbulan-bulan puan-puan belajar dengan ustaz, akhirnya puan-puan sudah melalui 2 fasa. Fasa yang pertama kita belajar. Kita belajar satu demi satu hukum tajwid menggunakan buku nota ustaz yang warna hijau ni, betul? Itu fasa yang pertama. Fasa yang kedua, puan-puan ingat tak kita sempat ulang kaji? Betul? Kita ulang kaji semua hukum tajwid dan puan-puan ulang kaji kita melalui apa? Menggunakan apa? Nota ini. Semua ada nota ni. Dan puan-puan nota ni jangan hilang puan-puan. Kalau hilang dapatkan di belakang sana ya. Dan puan-puan nanti dalam exam puan-puan boleh refer nota ni sebagai usaha nak cari jawapan. Maklumlah kita ni asyik lupa puan-puan. Jadi puan-puan boleh rujuk nota ustaz nak cari jawapan pada soalan yang ustaz kemukakan nanti, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah 2 fasa yang puan-puan lalui. Dan puan-puan ingat tak, sepanjang kita belajar, sepanjang kita ulang kaji, puan-puan ada tak buat latihan? Ada. Latihan ada 2. Ada 2 jenis praktikal latihan kita. Yang pertama melalui buku. Buku latihan ustaz warna merun. Yang keduanya, kita berlatih masa kita membaca. Maknanya ustaz baca puan-puan ikut, lepas tu kita soal jawab. Betul? Itu latihan yang ustaz praktikkan dalam kelas kita. Mudah-mudahan tak banyak sikit dapat membantu tuan-tuan untuk memahami hukum tajwid dalam tahap 1. Dan puan-puan, ustaz dah merdeka. Kita tajwid tahap 1 ni. Secara basicnya, secara pembelajarannya itu sudah tamat. Tetapi belum lagi rasmi sebab puan-puan belum lagi periksa dengan ustaz. Selagi belum periksa ujian, selagi belum lulus, selagi itu belum diiktiraf kejayaan tuan-tuan melepasi tajwid tahap yang pertama. Jadi insya-Allah ujian akan saya lakukan pada bulan Februari, bulan depan ya, dan tarikhnya akan saya maklumkan dalam bulan ini insya-Allah. Jadi puan-puan boleh rancanglah supaya puan-puan senang nak pergi mana-mana lah sekiranya puan-puan ada urusan. Okeylah tuan-tuan, sebelum kita bincangkan muka surat 21 buku latihan, ustaz nak tanya khabar sedikit tentang semua hukum tajwid yang puan-puan dah belajar dengan ustaz. Jadi nak jawab soalan ustaz ni macam biasalah. Tuan-tuan refer nota ringkas. Semua ada nota ringkas? Tapi siapa-siapa yang kata, ustaz, nota ringkas ni dah semua dah saya hafal lah ustaz. Saya dah faham semua, tak ada masalah. Saya dah nak tengok. No problem, tak usahlah tengok nota ustaz. Tapi kalau rasanya tak ada harapan untuk nak menjawab soalan ustaz ni, puan-puan tengok je lah nota ustaz ya. Okey, puan-puan sedia maklum bahawa apabila dikatakan tajwid tahap 1, puan-puan kena belajar berapa bab? Kena belajar 5 bab, tak lebih, tak kurang tau. Siapa kata 4 bab maknanya kurang lah tu. Siapa kata 6 bab, 7 bab, lebih lah tu. Tapi sebenarnya dalam tajwid tahap 1 hanya kena belajar berapa bab? 5 bab. Dan setiap bab itu puan-puan nampak tak dalam nota ustaz ni, dalam buku tajwid ustaz pun ada, semuanya ada tajuk-tajuk besar. Betul? Dimulakan dengan apa bab 1? Nun mati dan tanwin. Lancar je jawabnya. Bab 2. Mim mati. Tersekat sikit jawab, tengah mencari jawapan ustaz. Hukum mim mati. Bab 3. Wajibul ghannah. Bab 4. Alif lam. Bab 5. Itu je lah. Kalau puan-puan pusing-pusing jawapan, itulah dia. 5 bab tadi yang kita dah habis tamat belajar dalam tajwid tahap yang pertama. Kenapa ustaz letak 5 je? Sebab 5 bab ini adalah basic kepada hukum tajwid. Kalau puan-puan tengok dalam Iqra', puan-puan ada Iqra' tak kat rumah? Anak cucu pakai baca Iqra' kat rumah kan? Puan-puan, semua hukum tu ada dalam Iqra'. Tapi susun atur tak sama seperti mana yang ustaz ajar. Ya, dia bercampur aduk semua hukum. Tapi ada dalam buku Iqra' ya, bermula daripada tak silap saya, Iqra' 3 ke Iqra' 4 sampai Iqra' 6, dah mula ditunjukkan hukum tajwid. Mula-mula hukum qalqalah dulu, lepas tu hukum nun mati, hukum mim mati ya. Itu semua ada dalam buku Iqra' kita di rumah. Jadi tuan-tuan puan, sekarang ni puan-puan tak nak belajar Iqra', puan-puan nak belajar Al-Quran. Jadi untuk belajar Al-Quran, semua hukum tajwid yang basic ini perlu difahamkan betul-betul dan mampu dipraktikkan bacaannya ketika baca Quran. Dan yang paling mustahak juga, puan-puan sebagai umat yang baca Quran, kena kenal semua hukum ini. Jadi macam mana nak kenal ustaz? Nak kenal puan-puan kena rajin ulang kaji dan kena rajin soal jawab dengan ustaz. Dan puan-puan jangan risau ya. Dalam sesi soal jawab ni, kalau puan-puan tak mampu jawab, siapa jawab? Oh, biarlah ustaz yang jawab. Alhamdulillah. Itu kalau ustaz ada, kalau ustaz tak ada, kawan lah jawab kan. Contohnya di rumah ataupun di mana masa saja kita belajar. Contohnya ustaz tak ada kat situ. Maka puan-puan boleh tanya ke kawan.
Ustaz kawan-kawan sama je macam saya. Ustaz tak ingat juga hukum tajwid. Maka tanya dengan kawan-kawan yang lain. Dan sekiranya tak ada siapa yang mampu menjawab soalan tersebut, baru puan-puan refer balik kepada guru puan-puan, ya, pada ustaz yang mengajar. Okey tuan-tuan puan, 5 bab tadi sudah disebut dengan lancar. Tapi kena ingat, setiap bab itu ada hukum-hukum tajwid yang tertentu, betul? Dan hukumnya sama ke tak sama? Bab 1 dengan bab 2 hukum tajwidnya sama ke tak sama? Tak sama. Begitulah sampai bab 3, 4 dan 5. Betul? Semua tak sama belaka. Okey, kali ini Ustaz nak tanya puan-puan. Kalau puan-puan boleh jawab, maknanya puan-puan ada harapan memahami semua hukum. Okey, saya nak mulakan dengan bab yang kelima dulu. Biasanya Ustaz mula bab 1. Ustaz nak mula bab 5. Bab 5 tajuknya hukum apa? Hukum qalqalah. Dan puan-puan kena ingat ya, dalam Quran nanti, susun atur hukum tajwid tak ikut macam Ustaz ajar. Maybe bila kita baca Quran, contohnya surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Hukum apa mula-mula yang kita jumpa tadi? Qalqalah. Bukannya idgham ma'al ghunna, bukannya hukum nun mati dan tanwin. Jadi itulah yang kita kena hadapi ketika baca Quran. Jadi puan-puan sudah bersedia untuk menghadapi keadaan begitu? InsyaAllah dengan berkat tunjuk ajar Ustaz, berkat ada nota ni Ustaz, insyaAllah kami boleh bawa diri, insyaAllah. Jadi puan-puan kena faham. Contohnya tadi Ustaz baca surah apa tadi? Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Hukum apa pada Iqra'? Iqra'. Hukum apa tu? Tadi jawab je qalqalah. Qalqalah apa je? Sughra. Tapi kalau hujung tadi? Khalaqa. Qalqalah akbar pula. Kubra. Nampak benar perempuan. Tak berapa ingat. Tu kalau dalam periksa tu tak dapat markah perempuan. Tak dapat markah. Ustaz, khalaqa. Qalqalah akbar. Tak dapat markah. Melainkan jawab qalqalah kubra. Baru dapat markah. Jadi berhati-hatilah jawab periksa nanti. Ya? Okey ni. Ustaz nak tanya tentang qalqalah tadi. Qalqalah ni bab berapa? Bab yang kelima. Perempuan qalqalah ni ada berapa jenis dalam Quran? Ada 3. Tak lebih tak kurang. 3 ya setakat ini yang kita belajar. Apakah 3 jenis qalqalah itu? Sughra, kubra dengan akbar. Bagus. Tunjukkan saya contoh qalqalah akbar. Akbar. Tak apalah. Biar soal Ustaz jawab. Ustaz kata contoh kalimah. Surah apa tu? Tiba-tiba je watab. Surah apa? Papa kena sebutlah surah Al-Lahab. Surah apa je? Surah Al-Lahab. Tak faham surah Al-Lahab, surah Al-Masad pun boleh juga. Allahu Akbar. Surah Al-Lahab ni dah lama dah kita hafal tuan-tuan. Ayat pertama berbunyi Tabbat yada abi lahabin. Yang tuan-tuan duk sebut watab. Itulah namanya qalqalah akbar. Ingat surah Al-Lahab, ingat qalqalah akbar. Puan-puan kaitkan macam tu supaya kita ingat sampai bila-bila. Jadi tuan-tuan, itu rahsia rupanya kita nak mengingat hukum tajwid ni tuan-tuan puan-puan. Kita nak ingat banyak-banyak surah, tak ingat kita puan-puan. Takkan surah Al-Masad, surah Al-Lahab pun kita tak mampu nak ingat. Itu senang insya-Allah. Itu contoh untuk qalqalah akbar. Tak sangka pula Ustaz tanya contoh hari ni. Kalau tahu kami dah prepare daripada hari tu Ustaz. Tak apa puan-puan, ini saya nak tanya secara lisan direct begini supaya puan-puan ingat apa yang dia ajar. Tunjukkan saya contoh kalimah yang ada qalqalah kubra. Kubra lagi senang. Surah Al-Falaq. Surah Al-Ikhlas. Loh, kenapa ambil surah yang payah-payah? Puan-puan ambil surah Al-Ikhlas, baca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan. Rupa-rupanya anak murid saya Hafiz dan Hafizah untuk surah tadi. Allahu Akbar. Saya tak kata untuk satu Quran, untuk surah tadi. Jadi puan-puan ingat ni. Ingat qalqalah kubra, ingat surah apa tadi? Al-Ikhlas. Puan-puan boleh buat catatan. Oh tadi Ustaz sebut qalqalah akbar Al-Lahab. Qalqalah kubra Al-Ikhlas. Ataupun boleh juga ambil surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil. Itu semuanya qalqalah kubra. Puan-puan setakat ni okey. Sahaja Ustaz ingatkan kita nak belajar Fatihah, nak belajar surah-surah lain. Tapi yang basic ini hukum tajwid puan-puan kena kuasai terlebih dahulu. Okey, last sekali. Qalqalah sughra. Tunjukkan saya satu contoh yang senang.
Yang senang? Tadi tu kita baca surah apa? Al-Alaqah. Iqra. Cuba sebut. Iqra. Itu sudah jadi qalqalah su. Maknanya ingat qalqalah sugra, tulis itu. Surah Al-Alaqah. Jangan salah tulis surah. Jangan surah Al-Falaq pula. Kalau surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Itu surah Al-Falaq. Ini surah apa? Al-Alaqah. Surah Al-Alaqah. Dimulakan dengan apa tadi, Ji? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu sudah jadi qalqalah sugra. Kenapa tu kau kubura pula? Jadi qalqalah sugra. Puan-puan, okey, settle. Maknanya sekali lagi diulang tadi. Contoh untuk qalqalah akbar apa tadi? Surah mana? Qalqalah akbar. Surah Al-Lahab ataupun Al-Masad. Qalqalah kubra? Surah Al-Ikhlas ataupun Al-Falaq pun boleh juga. Surah ni qalqalah sugra Al-Alaqah. Ataupun puan-puan suka tak baca surah ni? Surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Qad aflaha. Itu adalah qalqalah sugra juga. Allahu Akbar. Dan puan-puan tahu ke tidak? 3 qalqalah yang kita sebut tadi, qalqalah mana yang paling glamour? Yang mana glamour? Glamour tu yang paling banyak dalam Quran. Qalqalah apa, Ji? Sugra. Bagus. Jadi rajin-rajinlah baca Quran. InsyaAllah kita jumpa akan banyaklah qalqalah sugra dalam bacaan Quran kita. Settle? Untuk hukum qalqalah. Jadi soalan macam ni akan sentiasa Ustaz ulang-ulang tanya-tanya supaya puan-puan ingat satu hari nanti, insya-Allah. Jadi puan-puan setelah qalqalah, hukum qalqalah bab 5, puan-puan belajar, puan-puan juga belajar bab yang keempat, namanya hukum alif. Sengaja Ustaz terbalikkan. Selalunya Ustaz mula pada bab 1. Sekarang ni saya mula pada bab yang kelima. Lepas tu bab yang keempat. Kalau puan-puan tengok nota Ustaz ni kan, bab yang keempat, hukum tajuk besarnya apa? Alif. Alif lam. Dan puan-puan, alif lam ni ada berapa jenis, Ji? Ada 2 je. Yang pertama apa dia? Qamariyah. Yang kedua apa dia? Syamsiyah. Tak banyak, tuan-tuan. Tak, kalau 2 ni tak boleh nak ingat. Kalau 20, 12 mungkin banyak. Tapi kalau 2 tak banyak, tuan-tuan. Allahu Akbar. Dan tuan-tuan, seperti mana hukum qalqalah tadi, hukum alif lam juga ada saya kaitkan dengan surah-surah tertentu. Paling senang, ingat alif lam Qamariyah dan Syamsiyah, ingat surah apa? Al-Fatihah. Kan tiap hari duk baca Fatihah, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kalau macam tu jawab soalan Ustaz. Dalam surah Fatihah kita berapa alif lam Qamariyah? 4. Berapa Syamsiyah? 4 dengan 8 tu dah hafal kami Ustaz. Dah tahu dah jawapan. Contohnya apa? Bagi dah satu contoh. Qamariyah. Apa tadi? Alhamdu. Sebut betul-betul. Kan ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu adalah alif lam Qamariyah. Jadi tuan-tuan, kenalah pandai bagi contoh. Jangan sebut aja, Ustaz, hukum alif lam Qamariyah 4, Syamsiyah 8, Muktamad. Memanglah betul bukan 4 dengan 8. Tapi anak cucu minta contoh. Maka tuan-tuan kena bagi Alhamdu. Ustaz tak tulis kat whiteboard sebab Ustaz dah tulis sebelum ini. Jadi puan-puan boleh bayangkan sendirilah ya. Dalam Fatihah, Alhamdu tu adalah alif lam Qamariyah. Begitu juga dengan Al-Alamin. Kan dalam ayat tu, Alhamdulillahi Rabbil. Itu juga alif lam Qamariyah, Ji. Jadi tuan-tuan, sebenarnya alif lam Qamariyah bukan 2 ya, ada 4 dalam surah Al-Fatihah. Okey, settle. Alif lam Qamariyah. Bagaimana dengan Syamsiyah? Ada berapa tadi jumlahnya dulu? Ada 8. Bagi satu contoh. Ar-Rahmani. Sebut. Lagi satu contoh. Pandai layak mengajar anak cucu di rumah. Allahu Akbar. Kalau contoh pun kita tak boleh nak bagi contoh tentang pada anak cucu. Macam mana nak mengajar? Puan-puan kena nak ajar anak cucu, kena pandai bagi contoh. Sekurang-kurangnya 1 atau 2 contoh. Ya, alif lam apa tadi namanya? Alif lam Syamsiyah. Okey. Puan-puan ingat tak Ustaz ajar dulu? Macam mana secara basicnya nak bezakan antara Qamariyah dengan Syamsiyah? Qamariyah mesti ada apa? Lam bertanda mati. Kalau Syamsiyah? Hurufnya bersabdu ataupun lamnya tak ada tanda mati, tak nampak mati. Itu basic, cara basicnya dalam Quran. Puan-puan bezakan antara Qamariyah dengan
Syamsiah. Okeylah tuan-tuan, settle lah tu. Kita tengok bab yang ketiga pula. Kita undur ke belakang perempuan dia. Kita tengok bab ketiga. Bab ketiga membawa kepada hukum wajibul ghanah. Siapa boleh jawab soalan ustaz ni? Ingat wajibul ghanah, ingat apa? Ingat nur satu. Iyalah, ingat nur satu. Maksud ustaz, ayat mana yang ada wajibul ghanah? Ha? Ingat surah mana? Surah An-Nas je. Pandai sambung ayat ustaz. Qul a'udzu birab mali ila min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudur minal. Hafiz dan hafizah juga anak murid saya. Alhamdulillah. Puan-puan, apa yang Ustaz sebut tu doa tu puan. Doa tu. Kalau lebih tiga kali Ustaz sebut, memang betul-betul kita jadi hafiz dan hafizah. Walaupun tak mampu, amin. Walaupun tak mampu nak hafal satu Quran, dapat hafal surah lazim pun dah kira okey lah Ustaz. Allahu Akbar. Berapa ramai orang di luar sana, bukan sahaja surah lazim, malahan ayat-ayat dalam sembahyang pun tak hafal, tak tahu tuan-tuan. Mana Ustaz tahu ni? Dulu saya pernah test anak-anak kita yang masuk UiTM Shah Alam tu. Berapa ribu orang anak-anak, kebanyakannya Bumi Putera dan kebanyakannya orang Islam, orang kita. Berapa ramai yang tak tahu bacaan dalam solat. Nak rukuk baca apa? Tak ingat. Nak sujud baca apa? Tak tahu. Baca doa kunut, dibacanya doa iftitah pula. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, itu semua pengalaman saya lah waktu saya interview anak cucu kita nak masuk UiTM. Itu UiTM Shah Alam, belum lagi UU yang lain. Jadi tolong pastikan tuan-tuan perempuan ada anak cucu yang masuk mana-mana tak kisahlah dalam negara ke luar negara, pastikan solat mereka sudah fasih, sudah lancar. Sebab ini adalah kekuatan dalaman. Kalau kekuatan dalaman tak ada, itu sebab bila anak-anak kita pergi overseas belajar mana-mana, tak kisahlah overseas ke riba dan sebagainya, kebanyakan mereka sampai satu masa mereka ni mudah terpengaruh dengan pengaruh kawan, pengaruh anasir-anasir yang tak elok. Itu sebabnya hari ini saya tak heran. Kalau masuk bukan mula-mula masuk bukan main, pakai tudung, nutup aurat. Tapi bila dah masuk tahun kedua, ketiga, dedah sana, dedah sini. Ya Allah, kita ni mak ayah tak tahulah kat rumah apa jadi anak cucu aku dekat you dan sebagainya. Jadi perempuan kita sebagai ibu ayah, tok nenek doakan yang baik dan ajarlah mereka yang pertama solat. Solat kena jaga elok-elok. Perempuan tahu tak berapa ramai budak-budak UiTM Shah Alam ni, berdasarkan pengalaman saya ni, yang tak berhenti nak semayang. Yang tinggal semayang, beribu-ribu yang tinggal semayang, tak semayang. Allah, buktinya mana Ustaz tahu mereka tak semayang? Pasal saya imam di sana. Bila saya tengok, saya jadi imam di masjid UiTM Shah Alam. Bila time, solat waktu, berapa kerat aja ada pelajar-pelajar di belakang. Yang lain mana? Sibuk, masing-masing kerja dan sebagainya. Dan puan-puan, dalam bilik Ustaz tengok, Quran tak ada, sejadah tak ada. Mereka semayang kat mana? Kalau dah sejadah tak ada perempuan, Allahu Akbar. Jadi perempuan mula-mula saya bersangka baik. Tapi lama-lama bila saya tengok, ya Allah, rosak anak bangsa kita tuan-tuan. Pasal apa? Tidak ada pegangan agama. Jadi tak apalah tuan-tuan perempuan, ini sekadar sampingan aja pengalaman Ustaz sewaktu saya berada di UiTM Shah Alam. Ya? Baik, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, kita doakanlah yang baik-baik untuk anak cucu kita. Mudah-mudahan semua anak cucu kita menjadi anak cucu yang soleh dan soleha. Dan perempuan tahu tak? Ketika saya mengetuai solat hajat, setiap malam Jumaat Ustaz buat solat hajat tahu. Antara doa yang Ustaz ungkapkan adalah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah semua anak cucu kami, Ya Allah, sebagai anak cucu yang soleh dan soleha, yang taat kepada perintah-Mu, Ya Allah, yang taat kepada perintah Rasul-Mu, Ya Allah, yang taat kepada perintah ibu dan ayah, dan akhirnya mendoakan kami, Ya Allah. Itu doa saya sewaktu saya mengetahui solat hajat. Itu sebab setiap minggu saya buat solat hajat. Kalau puan-puan ada hajat lah, apa-apa hajat, bolehlah maklumkan pada saya, nanti saya sertakan dalam solat hajat saya, insya-Allah. Amin. Okey tuan-tuan puan, tadi soalan saya, ingat wajibul ghanah, ingat apa tadi, surah apa Ji? Surah An-Nas. Takkan surah An-Nas saja? Ayat lain tak ada ke? Ingat apa? Ayat apa? Al-Baqarah. Panjangnya Al-Baqarah. Ayat mana perempuan nak ambil surah Al-Baqarah? Surah Al-Baqarah ada banyak. Antaranya, kalau perempuan tengok ayat yang ke-6, Innal ladzina kafaru. Inna tu wajib ghanah lah. Ginilah tuan-tuan perempuan, jangan ambil ayat susah-susah. Perempuan ambil lah kalimah syahadah. Kalimah syahadah kita macam mana bunyinya? Asyhadu an la ilaha illallah. Tak ada wajibul ghanah. Tapi ayat berikutnya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ada berapa wajibul ghanah?
Ada dua. Wa ashhadu anna, satu. Muhammadar Rasulullah. Muhammad, nama Nabi kita Muhammad, itu adalah wajibul ghannah. Jadi ingat kalimah syahadah, ingat wajibul ghannah. Ada berapa tadi? Ada dua, iaitu pada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi puan-puan kan senang tu. Jadi puan-puan takkanlah kita tak ingat kalimah syahadat, tiap hari duk kena baca dalam solat. Jadi puan-puan kena ingat ada hukum wajibul ghannah pada kalimah syahadah. Tapi yang paling senang juga seperti mana Haji sebut tadi adalah surah An-Nas. Surah An-Nas paling senang lah nak cari wajibul ghannah, ya. Okey tuan-tuan puan, settle bab yang ketiga. Bab yang kedua. Tengok bab yang kedua. Di bawah tajuk hukum mim mati. Di bawah mim mati ada berapa jenis, Ji? Ada 3 jenis. Okey, yang pertama apa? Idgham syafawi. Yang kedua ikhfa. Yang ketiga, okey, puan-puan, rupa-rupanya dalam surah Fatihah kita, daripada 3 hukum yang kita sebut tadi, hanya ada satu je dalam Fatihah kita. Hukum apa? Ni, dalam Fatihah ada tak idgham syafawi? Tak ada, je. Ikhfa syafawi? Tak ada juga. Yang ada apa? Izhar syafawi. Tolong ingat tuan-tuan dan puan-puan, mungkin keluar dalam periksa, Ustaz tanya. Dalam surah Fatihah nyatakan hukum izhar syafawi di dalamnya. Ada berapa? Ada 4. Contoh? Sebenarnya contoh ada kat sini lah tuan-tuan. Ni puan-puan cuba tengok ni contoh. Alhamdu, sebut. An'amta. Nampak tak mim mati jumpa dal? Mim mati jumpa dengan ta. Itulah namanya izhar syafawi. Dia ada 4 tuan-tuan. Ada 2 lagi kat sebelah kanan. Alaihim ghairi. Alaihim wala. Nampak mim mati jumpa dengan ghain. Mim mati jumpa dengan waw. Itulah hukumnya izhar syafawi. Jadi tuan-tuan, ingatlah hukum izhar syafawi dalam Fatihah ada berapa tadi? Ada 4. Tapi kalau puan-puan nak cari idgham syafawi dengan ikhfa syafawi, puan-puan kena, dia tak ada dalam Fatihah, tapi puan-puan kena refer lah surah-surah yang panjang seperti surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seumpama dengannya. Okey, settle lah puan-puan ya. Seterusnya bab yang pertama, jangan lupa kita ada hukum nun mati dan tanwin. Tak silap Ustaz, ada hukum-hukum tertentu yang Ustaz kaitkan dengan ayat-ayat tertentu. Contohnya, kita tengoklah hukum idgham ma'al ghunnah. Cuba sebut idgham ma'al ghunnah. Lagi idgham bila ghunnah nombor 2, sebut. 3 iklab. 4 ikhfa hakiki. Nombor 5 izhar halqi. Puan-puan tahu tak? Kalimah-5 hukum ini merata-rata dalam Quran. Tapi kena ingat, susun atur hukum dalam Quran tu tidaklah mengikut hukum susun atur dalam nota Ustaz ni. Puan-puan jangan duk fikir macam ni. Ustaz, lagi saya nak baca surah Al-Baqarah. Mesti saya jumpa idgham ma'al ghunnah. Lepas tu saya jumpa idgham bila ghunnah. Lepas tu saya jumpa iklab. Tidak puan-puan. Tidak begitu. Nanti dalam ayat Quran kita, susun atur hukum tu dia bercampur aduk. Jadi itu sebab tuan-tuan puan-puan kena mahir betul-betul dengan kelima-lima hukum ni. Puan-puan, ingat tak ada saya sebut dulu dalam hukum yang kedua, idgham bila ghunnah. Sebut. Rupa-rupanya ada dalam kalimah syahadah. Kalau puan-puan perhati dekat TV, orang azan macam mana? Ada tak ayat Quran ni tulis kat TV tu kan? Puan-puan dia tulis apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Itulah namanya wajibul pula. Idgham bila ghunnah. Asyhadu an la, sebut. Tu kalimah syahadah tu namanya idgham apa? Bila ghunnah. Manakala hukum-hukum yang lain puan-puan pilihlah baca Quran sendiri, bacalah surah-surah yang panjang, akan jumpalah idgham ma'al ghunnah, iklab, ikhfa hakiki dan juga izhar halqi. Tuan-tuan, cukuplah sekadar itu ingatan tuan-tuan kepada hukum tajwid. Mudah-mudahan usaha kita yang sedikit ini membawa ingatan yang berkekalan dalam diri tuan-tuan sepanjang hayat. Sampai ke akhir hayat kita ingat hukum Al-Quran, insya-Allah. Dan puan-puan yakin ya, setiap hukum yang susah payah kita ingat tadi kan, akan jadi sahabat kita nanti di alam barzah
dan juga di hari akhirat. Bantu kita. Sebab apa? Kita kenal dia, kita bersusah payah untuk dia semasa hidup di dunia, maka di hari akhirat nanti dia ni akan jadi peneman kepada kita yang bersendirian di alam barzah dan juga di hari kiamat. Jadi tuan-tuan, insya-Allah ya, mudah-mudahan saya doakan perempuan dapat memahami kesemua hukum yang kita pelajari. Jadi kesimpulannya, daripada 5 bab yang Ustaz dah ajar, total hukumnya berapa, Ji? Total hukumnya berapa? Apalah 5 pula. Hukumnya berapa? 14. Kalau babnya berapa? Bab-bab. Babnya 5. Bapak jangan salah faham soalan Ustaz ni. Babnya 5. Hukum tajwidnya total 14 hukum. Puan-puan, sekadar itulah yang mampu saya tunjuk pada tuan-tuan. Tapi insya-Allah selagi kelas kita ni ada, selagi tuan-tuan bersama dengan Ustaz, daripada tahap 1 ni sampai tahap 4, hukum-hukum ini akan sentiasa kita soal jawab dalam bacaan Quran kita, ya, insya-Allah. Okeylah tuan-tuan, mari kita semak jawapan buku latihan kita muka surat 21. Okey, arahan soalan apa dia? Nyatakan hukum bacaan bagi kalimah ini. Jelas tak arahan soalan? Kemudian dalam bracket, puan-puan sedia maklum kita dah belajar berapa bab? 5 bab. Dalam tu berapa hukum? 14 hukum mesti ada pada jawapan ini. Tapi puan-puan jangan letak pula satu soalan sampai 14 hukum pula. Tidak lah puan-puan. Satu soalan maybe ada 1, maybe ada 2, maybe ada 3 hukum, ya. Dan hukum bab-bab yang kita belajar mesti ada merangkumi hukum nun mati dan tanwin, mesti ada hukum mim mati, mesti ada wajibul ghana, alif lam dan qalqalah. Okey, soalan yang pertama. Wal Quran. Boleh baca begitu ataupun boleh baca wasal. Wal Qurani. Boleh belaka. Boleh belaka. Ikut mana yang papa rasa berkenan. Jadi, apakah hukum bacaan yang kita jumpa? Alif lam qamariyah. Tulislah kat sebelah kiri tu. Alif lam qamariyah. Tapi kan Ustaz nak tanya, huruf qamariyahnya apa? Qaf. Tulis dalam bracket Qaf. Macam ni, puan-puan, senang aja jawapannya. Ini soalan nombor 1 tadi kan? Jawapan kita alif lam qamariyah. Contohnya lah macam ni. Jadi huruf qamariyahnya macam ni. Qaf. Boleh? Buat macam tu. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Innaka. Apa hukumnya? Wajibul ghunna. Hurufnya nun. Oh, nak bubuh sabdu ya? Bubuh boleh, tak bubuh pun tak apa. Tak ada masalah. Jadi puan-puan, wajibul ghunna. Ni, macam ni aja, cukup. Tapi kalau dah terbubuh sabdu, silakan, tak ada masalah, bubuhlah sabdu. Ya? Puan-puan, seterusnya. Tapi kan, puan, nanti dalam exam, puan-puan jangan salah jawab. Bila dah bagi jawapan wajibul ghunna, hurufnya apa? Dulu ada pelajar jawab begini. Mim dengan nun. Maknanya pelajar ni dia suruh ustaz pilih. Saya pula ditanya, ustaz pilih mana satu jawapan? Jawapannya tak boleh 2 tuan. Huruf wajibul ghunnanya 1 aja kan? Iaitu nun, maka tulis nun aja. Tak, ini pengalaman saya. Saya bagi tahu pada tuan-tuan supaya tuan-tuan tak buat silap lagi, ya. Okey, insya-Allah. Jadi jawapannya nun saja tau. Walaupun hakikatnya huruf wajibul ghunnah tu ada 2, tapi hurufnya 1 je kat sini untuk jawapan soalan yang kedua. Soalan ketiga. Siratim mustaqim. Puan-puan, apa jawapan kita terlebih dahulu? Idgham ma'al ghunnah. Okey, macam mana nak explain? Nak explain apa jumpa apa? Okey, gini. Puan-puan, tanwin, macam ni ya, tanwin. Tanwin ni bagi 2 di mana? Bagi 2 di bawah. Dan bagi 2 di bawah tu selari ke berselang? Macam ni, berselang macam ni. Jumpa dengan huruf mim. Ini jawapan dia. Tanwin jumpa dengan mim. Ni puan-puan kena jawab nanti dalam exam. Ya? Puan-puan tak boleh jawab idgham ma'al ghunnah saja. Puan-puan kena bagi tahu ustaz apa jumpa apa. Jadi, tanwin jumpa dengan apa je? Mim. Jadi mim tu huruf dia lah. Tapi ingat, jangan pula tulis sebelah tanwin jumpa, ya, wow, mim, nun, 4 huruf pula kat situ. Ada pelajar buat begitu dulu.
Jadi puan-puan, saya ni berdasarkan pengalaman pelajar buat begitu. Jadi tolong perbaiki jawapannya. Okey, soalan yang keempat. Soalan yang keempat, silakan. Tawzila. Sebut. Nama hukumnya? Ikhfa hakiki. Pandai. Ikhfa hakiki. Bila dah jawab di rumah ni mesti dah pandai tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan. Dan apa jumpa apa? Nun mati jumpa dengan Zai. Buat macam ni. Nun mati jumpa dengan Zai. Ini jawapan soalan muka surat 21. Apa-apa salin, siapa-siapa nak salin. Sebab apa? Sekejap lagi Ustaz nak padam. Sebab nak bincangkan tentang surah Fatihah. Ya, sekejap lagi saya nak padam yang ni. Ya. Jadi puan-puan kalau nak salin, nak ambil gambar sekejap lagi. Okey, nombor 4. Fahum muqamahun. Apakah hukumnya? Idgham syafawi, pandai. Apa jumpa apa? Mim mati jumpa dengan mim. Mim bersabdu. Begini tulis macam ni. Mim mati anak panah jumpa dengan mim sabdu. Okey tuan-puan, silakan. Ada hukum lain lagi tak? Ada lagi satu, jangan tertinggal. Apa dia? Qalqalah sughra. Sebut muqamahun. Maknanya soalan nombor 5 ada berapa jawapan? 2. Yang keduanya jawapannya qalqalah sughra. Persoalannya apa huruf qalqalahnya? Huruf qaf. Maka tulis macam ni. Huruf qaf macam ni saja. Tapi jangan buat begini. Dulu ada pelajar jawab qalqalah sughra. Hurufnya qaf, ta, ba, jim, dal. Banyaknya huruf perempuan. Sedangkan dekat situ ada berapa huruf? Satu aja. Hurufnya apa? Qaf. Pandai. Soalan nombor berapa pula tu? Soalan nombor 6. Okey, tapi sebelum tu ada lagi tak jawapan lain untuk fahum muqamahun? Tak ada ya. Dan kalau ada sesiapa yang jawab wajibul ghunnah tak betul. Tak tepat. Sebab apa? Sudah ada hukum idgham syafawi, jadi wajibul ghunnah tidak diperlukan pada jawapan ya. Okey, seterusnya nombor 6. Min baini. Sebut. Okey, nombor 6. Min baini hukumnya persoalannya apa jumpa apa? Nun mati tengok ni. Nun mati jumpa dengan ba. Buat macam ni. Ni, nun mati jumpa dengan ba. Maka ba itulah huruf iklab. Ya. Dan nun matinya mesti ada apa di atas je? Mesti ada mim kecil menegak. Ya, mesti ada mim kecil menegak. Allahu Akbar. Okey, soalnya iklab tadi dengung tak? Dengung. One more kita baca. Min baini. Pandai. Seterusnya. Wa min khalfihim. Nombor 7. Silakan jawapannya izhar halqi. Soalnya apa jumpa apa? Nun mati jumpa dengan kha. Begini Ni jawapan kita. Nun mati jumpa dengan kha. Nanti ada bahagian soalan tertentu yang puan-puan kena explain pada ustaz apa jumpa apa. Jadi ini cara dia lah. Cara menjawab soalannya ya. Okey, nombor 8. Nombor 8 di atas az-zikra. One more. Az-zikra. Apa jawapan kita je? Alif lam syamsiyah. Betul. Soalnya hurufnya apa? Huruf zal. Huruf zal ni. Dah cukup. Ustaz boleh tak kalau saya kata gini? Alif lam jumpa dengan zal. Macam ni boleh tak? Sebenarnya boleh juga. Tetapi saya nak hurufnya apa? Puan-puan perlu sebut huruf zal sahaja. Yang alif lam ni tak payah tulis. Tapi kalau dah tertulis macam ni, tak apalah. Ustaz kira halal. Halal itu. Boleh juga. Tak ada masalah. Ya. Jadi puan-puan boleh buat macam ni ataupun baca macam ni pun boleh. Okay, nombor 9. Nombor 9. Baca ikut Ustaz. Bil ghaib. Mesti ada 2 jawapan je. Nombor 9 mesti ada berapa jawapan je?
Dua. Yang pertama alif lam qamariyah. Hurufnya apa? Hurufnya rin. Rin nak tulis macam mana? Ah, rin nak tulis macam mana? Macam huruf ain macam ni kan, tapi ada titik. Tapi jangan buat begini. Ada dulu pelajar jawab begini. Puan dia tulis rin macam mana tahu? Dia buat macam ni. Macam tu. Dia kata, kan ustaz suruh tulis serupa macam dalam nota. Ya, dia buat macam ni puan-puan. Sebenarnya hurufnya yang beginilah puan-puan ya. Ini betul juga. Tapi puan-puan, ini kalau bersambung. Bentuk ini kalau bersambung dengan huruf sebelum dengan selepasnya. Sedangkan kita nak huruf qamariyah saja, iaitu huruf rin. Jadi saya syorkan jawapan tuan-tuan ikut yang macam ni. Jangan ikut yang sebelah kanan. Ya? Okey. Mana? Yang kanan ni? Tengoklah. Mood saya ketika menanda. Tengok mood saya ketika menanda. Mood saya ni kadang-kadang tak tentu juga. Kalau saya letih sangat-sangat tuan-tuan, mungkin saya kata salah lah tu. Tapi kalau mood saya ketika itu okey, mungkin saya bagi setengah markah. Ya. Jadi bergantung kepada mood ustaz yang menanda nanti. Okey, tuan-tuan, dalam soalan nombor 9 ada jawapan satu lagi, iaitu ghaib. Ba tu tadi apa? Qalqalah kubra. Tulis situ qalqalah kubra. Dan apakah hurufnya? Sudah tentu huruf ba. Maka tulis huruf ba macam ni. Gitu. Senang aja tuan-tuan. Ya. Dan tuan-tuan, jangan pula apa jumpa apa pula. Contohnya qalqalah kubra. Qalqalah kubra ni tak ada apa jumpa apa tuan-tuan. Yang penting huruf qalqalahnya ba. Itu saja. Dan tuan-tuan pula jangan kata pula, ustaz, ya mati jumpa ba. Bila pula ya mati jumpa ba, ustaz tak ngajar ya mati jumpa ba tuan-tuan ya. Okey, tak apalah. Ini jawapan pengalaman saya. Kadang-kadang pelajar kurang faham ya. Jadi saya bagi kepahaman, perbetulkan jawapan masing-masing ya. Soalan nombor 10. La illam. La illam tu apa jumpa apa? Nun mati jumpa lam. Jawapannya apa dulu? Idgham bila ghunnah. Buat macam ni. Dan kat bawah ni ataupun sebelah kanan ke, puan tulis nun mati jumpa dengan huruf lam. Macam ni. Nun mati jumpa dengan lam. Ustaz, nun tu nak bubuh mati ke tidak? Jawapannya kat situ ada mati tak? Tak ada. Tapi hakikat dia mati je kan? Jadi tak payah bubuh matilah. Kita faham tu nun mati jumpa dengan huruf lam. Ya? Teruskan. Alam yarau. Soalan nombor 11. Apa jumpa apa? Nun mati jumpa ya. Hukum izhar. Izhar syafawi. Nun mati jumpa dengan ya. Ini jawapannya. Lengkap ya. Dan dulu masa saya belajar, beginilah caranya tuan-tuan. Saya kena bagi tahu apa jumpa apa. Supaya kata arwah tok guru saya, supaya kamu betul-betul faham apakah hukum tersebut. Dan arwah tok guru saya pesan, dia kata dia tak nak saya hanya sekadar menghafal. Menghafal nama hukum no problem. Masa tu budak-budak lagi puan, kuat ingatan kita. Tak ada masalah. Tapi yang paling mustahak bukan sahaja menghafal, kamu kena faham apa jumpa apa supaya kamu boleh tunjuk ajar kepada orang lain. Ini pesan arwah tok guru saya dulu ya. Jadi tuan-tuan puan-puan, seteruskan dengan soalan 12. Teruskan soalan 12. Subhana. Sebut. Subhana. Puan-puan, apa hukum yang kita boleh jawab? Oh, qalqalah sugra pula. Qalqalah sugra. Ijaz sugra hati-hati puan-puan ya. Jangan subra tu tahu. Sugra. Kalau subra tu nama orang India tu tuan. Bukan subra. Sugra. Okey, hurufnya apa? Huruf ba. Macam ni cukup. Ya. Untuk soalan nombor 12. Soalan nombor 13 ikut. Arjuluhu bima. Apa jawapan kita? Iqra syafawi, pandai. Persoalannya apa jumpa apa? Macam ni. Mim mati jumpa dengan ba. Maka ba itu huruf dia. Huruf iqra syafawi ya. Okey, yang terakhir 14. Ikut. Mim 14 ya. Min tinil lazib.
Tu dia. Agak-agak berapa hukum? 3. Okey, yang pertama apa? Oh, yang pertama ikhfa hakiki. Sengaja Ustaz bagi soalan yang terakhir ni. Ada 3 hukum ya. Yang pertama ikhfa hakiki. Kejap ya. Tuan-tuan kena tulis dulu jawapan ikhfa hakiki. Apa jumpa apa? Nun mati jumpa dengan ta. Macam ni. Nun mati jumpa dengan ta. Kedua, idgham bila gunna. Tanwin. 2, idgham ya bila gunna. Tanwin baris 2 di bawah jumpa dengan huruf lam alif sebenarnya. Betul tak? La dekat situ, tinin la tu lam alif lah. Lam alif ya jumpa dengan sebelumnya ada tanwin. Jadi ini adalah idgham bila gunah. Yang terakhir lazib. Qalqala kubra. Kubra ke akbar? Kubra. Sebab huruf qalqalanya apa? Ada sabdu tak? Maka dia tak boleh jadi akbar. Dia kena jadi kubra. Hurufnya ba. Dah muktamad. Tuan-tuan perempuan nampak tak? Inilah gunanya kita datang belajar. Berguru berdepan dengan ustaz. Maka segala-galanya nampak depan mata kita. Macam apakah jawapan dan bagaimana nak menerangkan jawapan kita kepada anak cucu di rumah. Cuba bayangkan. Kalau perempuan belajar sendiri di rumah. Walaupun ada buku tajuk ustaz belajar sendiri di rumah. Perempuan tak akan dapat jawapan di bawah ni. Di bawah ni perempuan mungkin tak akan dapat jawapan. Ya, melainkan melalui kelas kita. Saya dulu pun macam ni juga lah. Kalau saya belajar seseorang di rumah, mungkin tak detail jawapan dia. Tapi belajar dengan ustaz, maka diterangkan apa hurufnya, apa jumpa apa. Ya, jadi ustaz doakan mudah-mudahan semua pelajar hari ini sentiasa diterangkan hati, diberikan hidayah untuk memahami semua hukum yang ustaz ajar. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita membincangkan tentang surah Al-Fatihah, tuan-tuan puan-puan ada soalan tak nak tanya tentang soalan ustaz ni? Ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Dan puan-puan sesiapa yang pernah belajar ya. Sesiapa yang pernah belajar dekat UM ke, dekat UIA ke dan sebagainya, universiti tempatan ya. Kalau mereka peringkat sijil, soalan mereka tak sama macam ustaz buat. Soalan mereka di sana, sebab saya pernah tengok bentuk-bentuk soalan, kebanyakannya berbentuk subjektif. Contohnya apa? Nyatakan macam mana cara nak kenal hukum ini. Kemudian mungkin dia akan soal begini, apakah makna idgham? Apakah makna iklab dan sebagainya. Maknanya soalannya lebih kepada berbentuk subjektif. Itu di peringkat sijil. Dekat mana? UM ataupun UIA. Kalau puan-puan masuk UM tu ada fakulti pengajian Islam, dia ada sijil pengajian Al-Quran dan Tajwid. Untuk orang awam macam kita ni boleh belajar. Tapi soalannya tak sama macam soalan ustaz buat. Soalan saya ni saya buat daripada pemahaman saya dan pengalaman saya belajar Quran dululah. Dan saya tak sampai hati nak bagi soalan yang payah-payah pada tuan-tuan. Kalau saya bagi soalan macam tu, kita ni bukan muda lagi. Kalau dulu muda boleh dah senang buat karangan. Sekarang nak memikirkan jawapan tu pun dah masalah ustaz. Apalagi nak memikirkan nak buat karangan pula kan. Jadi itu sebab saya bagi soalan yang simple-simple macam ni supaya puan-puan boleh jawab, boleh memahami secara langsung hukum tajwid ya. Okey tuan-tuan, ada soalan nak tanya lagi tak? Tak ada. Jadi kalau tak ada, mari kita lanjutkan kuliah kita kepada perbincangan surah Al-Fatihah. Untuk itu, sila buka buku nota Ustaz warna hijau. Ingat tak Ustaz suruh baca dulu di rumah? Tak tahulah apa pada baca ke tidak. Wallahu a'lam. Muka surat 129. Belakang ni. Dulu, buku saya lama dulu, saya tak kepilkan ini. Saya tak bagi yang ni tau. Muka surat 129 ni saya tak bagi. Saya bagi nota lain. Tapi saya duk fikir, kalau saya buat begitu, saya bagi nota lain, takut nota yang lain tu hilang. Jadi lebih baik saya kepilkan dalam buku sekali. Begini, jadi puan-puan boleh bawa ke mana-mana ya. Okey puan-puan, Alhamdulillah. Setelah puan-puan belajar banyak hukum tajwid dengan ustaz, ada 14 hukum tajwid, 5 bab di bawah tajwid tahap 1, maka sampailah tibanya masa untuk kita merihat semula kepada surah Al-Fatihah yang merupakan satu-satunya surah dalam Quran yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita, khususnya ketika nak menunaikan solat fardu dan solat sunat ya. Apa jua solat kena ada surah Al-Fatihah. Tapi sebelum saya menyentuh tentang surah Al-Fatihah, ada baiknya kita berkenalan dengan Al-Quran. Puan-puan kenal Quran?
Kalau kenal Quran ada harapan boleh jawab soalan ustaz. Dan ada jawapannya tu dah ada dalam buku dalam nota ustaz. Tetapi ada juga perkara yang tak ada dalam nota, maka puan-puan kena catatlah kalau puan-puan rajin mencatat ya. Baik, puan-puan, apa yang saya nak cerita terlebih dahulu ni, apa yang saya nak cerita tentang Fatihah ni sebenarnya tidaklah semua soalan apa yang saya cerita ni masuk dalam peksa, tidak. Sebab apa? Puan-puan ni hanya peringkat sijil saja, kalau peringkat diploma tu mungkin akan ditanya. Tapi peringkat sijil ni biasanya surah Fatihah ni kalau ada soalan pun mungkin tak banyak soalan. Kalau ada soalan pun mungkin lebih kepada hukum tajwid. Tapi untuk pengetahuan kita sebagai umat Rasulullah, kita jangan tak tahu terlebih dahulu kita berkenalan dengan Al-Quran yang kita baca selama ini. Baik. Muka surat 129. Puan-puan yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya nabi dan rasul yang diamanahkan untuk menerima Al-Quran. Sebelum tu ada nabi dan rasul yang lain yang menerima kitab-kitab yang lain seperti kitab Taurat, Zabur dan Injil ya. Tapi kan penutup kepada segala kitab adalah kitab apa? Al-Quran. Dan beruntunglah kita puan-puan, lahir-lahir je kita dulu masa kecil-kecil kan, mak ayah kita dah iqamah, dah azankan kepada kita, menunjukkan kita ni lahir sebagai umat Islam dan umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puan-puan, berdoalah kita dan usahalah bagaimana cara kita nak jumpa dengan Nabi kita di hari kiamat. Antara cara untuk nak jumpa dengan Nabi, nak bersama dengan Nabi adalah kita mengamalkan segala apa yang diajar Nabi kepada kita sepanjang hayat baginda. Antara perkara amalan yang terbaik yang diajar Nabi kepada kita pada umatnya adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Belajar Quran, belajar tajwid. Alhamdulillah. Jadi puan-puan, kitab Al-Quran ni puan-puan tahu tak? Diterima oleh Nabi SAW di saat Nabi berumur 40 tahun. Di dalam gua Hira. Ketika itu Nabi sedang berkhawat ataupun bersendirian dalam gua Hira. Puan-puan tahu, ketika itu umat ataupun kaum Quraisy ketika itu mereka sibuk menyembah berhala dan sebagainya ya, mereka tidak beriman. Tetapi Nabi SAW telah diberikan hidayah oleh Allah SWT, telah berfikir, buat apa aku nak menyembah patung yang tidak boleh berkata-kata, patung yang tidak mendatangkan hasil manfaat kepada diriku. Maka dengan hidayah Allah digerakkan hati Nabi, lalu Nabi berkhawat berseorangan dalam Gua Hira untuk memikirkan apakah yang berlaku ataupun siapakah yang menjadikan alam ini, siapa yang menjadikan manusia dan sebagainya. Maka itulah Nabi lakukan ketika dalam Gua Hira. Dan perkara itu diakui ataupun diberikan kebenaran oleh isteri Nabi SAW ketika itu, iaitu Siti Khadijah. Jadi tuan-tuan puan, berapa lamakah Nabi menerima wahyu daripada Allah? Kalau puan-puan tahu, selama 23 tahun, iaitu 13 tahun di Mekah, manakala 10 tahun di Madinah. Ya? Dan tempoh 23 tahun itulah Nabi terima wahyu dari masa ke semasa. Dan kalau nak diceritakan bagaimana Nabi terima wahyu, dia ada banyak kaedah. Tapi kaedah yang biasa Nabi terima adalah Nabi diberikan wahyu melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Tapi kan ada ulama mengatakan Nabi juga pernah menerima wahyu melalui apa tu? Kalbu, hati Nabi. Ketika satu ketika Nabi berada di atas seekor unta, Nabi kelihatannya berpeluh dan sahabat melihat Nabi berpeluh, sehinggalah peluh Nabi itu habis, barulah dikatakan wahyu itu tamat turun kepada Nabi SAW. Dan betapa beratnya, susahnya Nabi terima wahyu, tuan-tuan, sehingga ketika Nabi duduk di atas unta itu terduduk, tak dapat nak berjalan, nak berdiri, akibat beratnya wahyu itu diterima oleh Nabi SAW ke dalam kalbu Nabi. Dan tuan-tuan, ada juga peristiwa yang menunjukkan bahawa kitab Al-Quran ini ataupun wahyu itu diterima oleh Nabi melalui perantaraan malaikat Jibril, di mana Jibril itu menjelma menjadi seorang manusia pun ada juga. Ya. Tapi puan-puan, rupa-rupanya wahyu kita ni ataupun kitab Quran kita ni banyak yang Nabi terima dalam bentuk berapa ayat tahu? 5 ayat. Itu yang paling banyak Nabi terima. Jadi tak apa-apa banyak. Itu nanti kita akan cover cerita kemudian tentang sejarah bagaimana penurunan Al-Quran. Cuma kalau puan-puan tengok nota ustaz ni, dalam Quran tu sebenarnya ada apa? Cuba tengok. Dalam Quran kita ada berapa juzuk? Ada 30 juzuk. Okey. Lagi? Ustaz rasa Ustaz nak tulis kat whiteboard lah supaya puan-puan faham apa dia juzuk, apa dia hizb dan sebagainya. Ya. Jadi tuan-tuan puan, yang ni saya padam tau. Boleh ke? Saya padam yang ni.
Sebab apa saya nak cerita tentang Al-Quran terlebih dahulu, lepas tu barulah tuan-tuan dan puan-puan melihat kepada surah Al-Fatihah. Sebab surah Al-Fatihah itu berada dalam Al-Quran. Okey. Jadi, peringkat yang pertama ni saya nak cerita sedikit tentang mukadimah. Pengenalan kepada Al-Quran. Okey, sebagai umat Islam, kita kena tahu dalam Quran tu ada apa. Bukan sekadar ayat-ayat Quran saja. Persoalannya jumlahnya berapa. Itu yang kita kadang-kadang tidak betapa ambil peduli ataupun tidak betapa tidak tahu tentang berapa jumlah ayat Quran, berapa surah dan sebagainya. Okey. Jadi tajuk saya di sini adalah tentang pengenalan kepada kitab Al-Quran. Okey. Tuan-tuan dan puan, sebuah Al-Quran mengikut perkiraan para ulama, sebuah Al-Quran mesti ada 30 juzuk. Soalannya juzuk tu apa? Juzuk tu apa? Tak apalah ustaz soal, ustaz jawab. Juzuk itu adalah bab besar. Bab besar lah dalam Quran. Jadi dalam Quran kita ada berapa bab besar? Ada 30 bab yang besar, ya. Tetapi kena ingat, di bawah juzuk itu kita ada berapa hizbu? 60 hizbu. Iyalah, ini Ustaz nak bagi tahu lah ni. Bapa belum belajar lagi. Hizbu ini merujuk kepada 1/2 juzuk. Setengah juzuk dinamakan sebagai hizbu. Sebut je? Hizbu. Oh ya, lupa pula Ustaz nak tanya. Puan-puan tahu tak, satu juzuk ada, juzuk itu adalah bab besar. Satu juzuk ada berapa muka surat? Pula 19, pula 20 muka surat. Jadi kalau setengah juzuk, pula 60 muka surat? 10 muka surat. Tuan-tuan puan-puan, senang je kiranya. Jadi cuba, kalau puan-puan nak tengok hizbu tu, juzuk tahulah, dekat Quran tu biasanya, kalau Quran lama dia ada dihitamkan di atas, kalau Quran lama lah. Kalau Quran baru Rasam Osmani, dia tak hitamkan. Dia akan tulis kat sebelah tepi, kiri atau kanan tu, biasanya sebelah kiri lah. Dia tulis itu juzuk 1, juzuk 2 sampai juzuk 30. Ya. Hizbu pula, nanti puan-puan akan nampak, dia tulis macam mana tau. Ni, dia eja Ha Zaiba. Ha Zaiba. Ini adalah hizbu. Ha Zaiba. Cuba sebut hizbu. Hizbu tu apa dalam bahasa kita? Setengah juzuk. Setengah juzuk berapa muka surat? 10 muka surat. Kemudian, puan-puan, kita ada sebanyak 240 robok. Sebut? Dah robok apa pula Ustaz? Tadi hizbu ni robok pula. Apa benda lah Ustaz? Tak apa, saya cerita tuan-tuan satu persatu. Mari. Kita ada 240 robok. Cuba sebut robok. Robok. Bukan roboh tuan-tuan ni. Robok ya. Nanti, tuan-tuan akan tengok ejaannya nanti begini. Roba'in. Ni. Robok. Dia eja begini. Roba'in. Dan simbol robok adalah begini. Perasan tak ada puan-puan nampak hitam macam ni. Lepas tu ada ukiran di kiri kanannya ataupun di sekelilingnya begini. Ini robok. Perasan tak dalam Quran ada macam ni kan? Ini namanya robok. Robok tu apa Ustaz? Robok itu ada merujuk kepada 1/4 juzuk. Suku daripada juzuk namanya robok. Setengah daripada juzuk namanya hizbu. Satu juzuk merangkumi 20 muka surat. Setengah juzuk 10. Kalau suku juzuk pula 5. Suku daripada juzuk ni lebih kepada 2,5 muka surat. 2/5 muka surat. Setengah pula. Suku daripada juzuk, kata ulama, 2,5 muka surat. 2,2 macam ni, 2,5. 2 muka surat. Macam ni. Okey. 2,5 muka surat merupakan satu robok. Jadi satu juzuk kita besar, ada 8 robok ni. Ada 8. Jadi 8 tu dipecahkan kepada robok, iaitu satu robok merupakan 2,5 muka surat. Inilah kiraan dia. Okey, tak apa. Yang ni semua, tuan-tuan akan belajar detail nanti pada tajwid tahap yang ketiga. Tapi buat masa ni, saya nak kenalkan tentang
apa yang ada dalam sebuah Al-Quran. Kemudian seterusnya, tulis kat sini. Puan tengok dalam buku tajuk Ustaz, ada sebanyak 114 surah. Berapa surah? 114 surah. Kita ada 114 surah. Dan kita ada berapa ayat? 6,236 ayat. Dan puan-puan, apa lagi cerita ni? 77,437 kalimah. Dan kita ada 323,671 huruf. Detail tuan-tuan. Dan kita ada 150,681 titik. Masya Allah. Kalau kita ni tak mampu nak kira tuan-tuan. Tapi kan, tuan-tuan tahu tak? Ni saya nak sambung cerita yang ni. Kalau tuan-tuan ada info, saya dapat maklumat ataupun saya belajar satu ketika dulu, rupa-rupanya dalam satu muka surat, ya. Ni. Dalam satu muka surat, ada berapa baris? Ada berapa petak baris ayat tu? Tak tahu, tak apa, biasa bagi jawapan. Ada 15 baris. Dan dalam satu baris, ada sebanyak berapa huruf? Antara 30 ke 45 huruf. Sekali lagi saya ulang ya. Kita ada 114 surah. Kita ada 6,236 ayat. Tapi rupa-rupanya satu muka surat kita tu, ni muka surat Al-Quran biasa ya, bukan Quran tafsir yang kita guna ni. Satu muka surat tu kalau puan-puan kira, dia ada 15 baris. Dan dalam satu baris tu ada berapa huruf? Ulama kira antara 30 ke 45 huruf. Inilah Quran yang puan-puan yang selalu duduk kita pegang. Kalau tuan-tuan dapat kenal, dapat dengar kuliah begini, alhamdulillah, setidak-tidaknya tuan-tuan kenal Quran yang kita pegang selama berpuluh-puluh tahun ni tuan-tuan ya. Okey, seterusnya. Okey, saya perlu juga tulis kat sini kalimah. Dia ada berapa ribu? 77,437. 77,347 kalimah. 437 terbalik. 437 kalimah. Persoalannya kalimah tu apa, Ji? Kalimah tu apa? Gabungan beberapa huruf. Gabungan beberapa huruf. Okey, good. Jadi ada berapakah kalimah dalam Quran? 77,437. Cuba bagi contoh kalimah. Kalimah contohnya Allah, nama Allah. Allah tu satu kalimah. Ataupun puan sebut tadi, Alhamdu tu satu kalimah. Ya, dan banyak lagi lah kalimah dalam Quran. Jadi ulama dah kira dah, perempuan tak usah kira. Ulama dah kira dalam Quran ada sebanyak 77,437 kalimah yang ada dalam sebuah Al-Quran. Kemudian, apa lagi ulama sebut di sini? Kita ada sebanyak 323,671 huruf. Banyak ya. 323,671 huruf. Huruf tahu huruf? Huruf tahu? Huruf ni biasanya bersifat tunggal lah kan? Contoh yang paling senang huruf dalam Quran macam mana? Mana ada alif bata tuan-tuan? Mana ada ejaan alif bata dalam Quran? Yang ada Yasin, Taha, Alif Lam Mim. Itulah namanya huruf. Jadi kalau Ustaz sebut Yasin, berapa huruf? Pandai. Kalau Alif Lam Mim, berapa huruf? Kalau saya sebut Nun, itu yang paling sikit dalam Quran. Itulah namanya huruf. Jadi ulama-ulama dah kaji dah. Total huruf dalam Quran tu ada 323,671 huruf. Kalau kita tak daya nak mengiranya tuan-tuan ya. Tapi ulama dah kirakan untuk kita. Okey, seterusnya yang terakhir. Ada sebanyak 150,681 titik. Dan yang terakhir 150,681 titik. Tahu titik? Titik tahu tak? Titik ni contohnya, puan-puan tengoklah huruf-huruf yang ada titik. Huruf-huruf yang ada titik, huruf apa antaranya? Ba, ta, sa, jim. Titik tu semua dikira. Ulama kira ada sebanyak 150,681. Tapi kena ingat, ada tak huruf yang tak ada titik je? Ada tak huruf yang tak ada titik? Ada. Contohnya?
Huruf alif. Alif mana ada titik. Huruf apa lagi? Ha. Ha pedas tak ada lagi. Dal. Dal tak ada. Sin tak ada. Banyak lagi lah huruf-huruf yang tak ada titik. Jadi, yang ada titik ni, ulama dah kira cuba sebut 150,681 titik. Jadi tuan-tuan, apa yang saya ditulis kat whiteboard ni sebagai ilmu pada tuan-tuan. Tak keluar dalam periksa. Tuan-tuan jangan hafal pula. Ustaz, stres susah saya nak menghafal, nak mengingat ni. Tak ada. Tak keluar dalam periksa. Tapi kan, kalau puan-puan masuk peringkat diploma degree, kemungkinan yang macam ini keluar dalam periksa. Itu peringkat diploma lah. Ya? Macam tuan-tuan peringkat sijil ni tak keluar. Okey, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah. Membaca Al-Quran merupakan satu ibadah yang sangat-sangat mulia, sangat-sangat tinggi syafaatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Tapi kan tuan-tuan, puan-puan, saya nak tanya ni, hukum baca Quran apa ya? Bukan wajib ya? Bagus, Alhamdulillah, tetap kaliman. Kadang-kadang pelajar saya ni berubah-ubah jawapan. Minggu ni jawab sunat, minggu depan wajib pula. Puan-puan, kalau wajib, ramai orang berdosa di luar sana yang tak baca Quran, kan? Jadi Allah letakkan hukum baca Quran itu adalah sunat. Apa makna sunat? Buat dapat pahala, tak buat tidak berdosa. Tapi kena ingat, kalau kita baca Quran ataupun kita baca Quran, maka pahalanya cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ada satu hadis Nabi pernah sebut, dalam satu hadis Nabi kata apa? Barang siapa yang mahir baca Quran, dia akan bersama dengan para nabi dan rasul di dalam syurga di hari akhirat kelak. Jadi tuan-tuan, maknanya besar pahala tuan-tuan kalau kita mahir baca Quran semasa hidup di muka bumi Allah ini, sebab nanti di hari akhirat kita dikumpulkan bersama dengan para nabi dan rasul. Masya Allah. Dan kata Nabi pula dalam hadis tersebut, barang siapa yang kurang mahir baca Quran, maka dia hanya mendapat 2 ganjaran pahala. Jadi tuan-tuan, itulah hadis yang disebut oleh Nabi kita. Dan tuan-tuan, nak dapat pahala hasil daripada kita baca Quran, tuan-tuan kata ulama, mestilah baca Quran itu dengan bertajwid. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Muzammil ayat 4, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, warattil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Jadi, apa yang Ustaz sebut tadi, kemungkinan keluar dalam periksa. Yang pertama, apakah hukum baca Al-Quran? Tuan-tuan, jangan tak tahu jawab. Kalau Ustaz keluar, tanya dalam periksa, kena tahu jawab. Apa hukum baca Quran? Sunat. Apakah hukum baca Al-Quran dengan bertajwid? Berdasarkan firman Allah tadi dalam surah Al-Muzammil ayat 4, jawapannya adalah wajib. Ataupun fardu ain. Pun boleh. Boleh berlaku. Okey. Tetapi yang ketiga, apakah hukum belajar tajwid je? Sekejap. Hukum belajar tajwid. Tadi ada kata sunat ya. Sebenarnya majoriti ulama mengatakan hukum belajar tajwid adalah fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Adakah maknanya begini, Ustaz, fardu kifayah tu orang lain buat, saya tak payah? Tidak tuan-tuan. Orang lain buat, saya tak payah. Tidak. Fardu kifayah ni kata ulama suatu galakan ataupun tuntutan. Suatu tuntutan atau galakan. Dan hukum, rupa-rupanya hukum belajar tajwid ni sama dengan hukum solat jenazah. Sekiranya berlaku kematian, tiba-tiba tak ada siapa yang solat jenazah. Dalam satu kampung tu kan tuan-tuan, Tok Imam tak ada, Tok Bilal tak ada, tuan-tuan. Tak ada siapa solatkan jenazah. Maka kata ulama hukumnya berdosa satu kampung. Begitu juga dengan belajar tajwid. Maknanya tuan-tuan, puan-puan depan ustaz ni adalah hero dan haurin yang menyelamatkan penduduk Taman Tun ni daripada berdosa. Sebab tuan-tuan sudah mewakili mereka untuk belajar tajwid. Alhamdulillah. Tapi anda katalah, dekat Masjid At-Taqwa ni tak ada seorang pun yang belajar tajwid. Contohnya, tak ada kelas pengajian dan sebagainya. Maka kata ulama, berdosa satu kampung. Inilah maknanya fardu kifayah yang tuan-tuan kena fahamkan. Jadi tuan-tuan perempuan, dia tak sampai kepada wajib, tetapi dia adalah satu tuntutan ataupun galakan. Dan ingat, perkara yang dihukumkan sebagai fardu kifayah,
kalau tidak mampu dilaksanakan ataupun tidak ada siapa pun yang belajar ataupun solat jenazah, maka akan berdosalah satu kampung. Okey, apa lagi persoalan yang lain? Ini semua tuan-tuan kena fahamkan kemungkinan keluar dalam soalan ustaz. Okey, baik tuan-tuan puan-puan, seterusnya. Dalam usaha untuk mempelajari Al-Quran, tengok nota ustaz muka surat 129, kita hendaklah mempelajari dengan cara bermusyafahah dan bertalaqi. Inilah cara Nabi kita belajar dulu. Macam mana Nabi Rasulullah belajar Al-Quran? Jawapannya dua cara. Yang pertama bermusyafahah dan yang kedua bertalaqi. Okey. Maknanya di sini cara belajar Al-Quran ada dua kaedah. Yang pertama, terdapat dua kaedah. Yang pertama iaitu musyafahah. Yang kedua, talaqi. Apa dia musyafahah? Apa dia talaqi? Sudah. Tak apalah. Ini ada harapan ustaz jawab. Memang saya nak jawab pun. Okey. Supaya tuan-tuan nanti dalam periksa boleh jawab. Kemungkinan ustaz tanya, apakah dua kaedah untuk belajar Al-Quran? Jawabnya talaqi dan musyafahah. Musyafahah itu ialah mendapatkan contoh bacaan daripada guru. Maknanya, macam tuan-tuan buat sekarang ni kan, tuan-tuan dengar ustaz mengajar ni kan, puan-puan tengok ustaz baca, puan-puan dengar ustaz baca, itu namanya musyafahah. Faham? Jadi sekali lagi diulang, apa dia musyafahah? Mendapatkan contoh bacaan daripada guru. Jadi sekarang ni puan-puan sedang lakukan. Cuba bayangkan berapa ramai orang di luar sana yang tak nak belajar. Alasan apa? Busy, sibuk dan sebagainya, tak ada masa dan sebagainya. Puan-puan bermakna dia sudah meninggalkan salah satu daripada sunnah Nabi kita. Puan-puan tahu tak? Nabi musyafahah tak baca Quran? Siapa guru Nabi? Guru Nabi special puan-puan, Jibril alaihissalam. Nabi ketika diturunkan wahyu pada Nabi itu, pada peringkat awal, turunnya surah Al-Alaq, ketika itu memanglah Nabi merasa gemetar. Sampai 3 kali dipeluk oleh Jibril. Nabi tak boleh nak ucap apa-apa. Sampailah kali keempat, barulah Nabi dapat mengikut apa yang Jibril bacakan. Tetapi puan-puan, dalam hal ini ulama percaya bahawa Nabi bersemuka, berdepan dengan Jibril alaihissalam. Nabi tak apalah tuan-tuan, ada kekuatan. Kalau kita agaknya jumpa Jibril macam mana tuan-tuan? Agaknya tak tahulah pengsan ke apa gitu tuan-tuan. Nabi lepas jumpa malaikat Jibril balik ke rumah baginda minta Siti Khadijah selimutkan tubuh badan baginda sebab menggeletar takut tengok Jibril. Dan Jibril ni dikabarkan sejenis makhluk Allah yang sangat-sangat besar, dahsyat tuan-tuan. Ya, kepaknya saja pun beratus-ratus jenis ataupun dia punya bilangannya tu. Jadi tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, doalah mudah-mudahan satu hari nanti di hari kiamat dapatlah kita berjumpa dengan malaikat-malaikat, dan antara malaikat yang paling famous, ketua segala malaikat adalah Jibril alaihissalam. Jadi Nabi dipercayai bersemuka dengan Jibril untuk membaca Al-Quran, dan sepanjang bulan Ramadan, ni tak lama lagi bulan Ramadan, dipercayai Nabi membaca di hadapan Jibril khatam sebanyak 2 kali. Paling kurang 2 kali Nabi khatam. Kita dapat khatam sekali pun jadilah perempuan ketika bulan Ramadan ni ya. Kalau dapat lebih lagi bagus, alhamdulillah. Dan sekali lagi diulang, apa makna musyafahah tadi? Mendapatkan contoh bacaan daripada guru. Siapa guru kita? Saya lah, Ustaz Dino, ataupun mana-mana ustaz-ustazah yang lain. Okey, seterusnya talaqi. Apa dia talaqi je? Menyemak bacaan di hadapan guru. Adakah itu puan-puan sedang lakukan? Puan-puan buat tak ni talaqi dengan ustaz? Iyalah, kan bukankah kita dalam kelas puan-puan ikut ustaz baca surah Al-Baqarah, lepas tu puan-puan ikut, lepas tu saya semak. Betul? Saya tegur puan-puan baca betul salah, apa yang tak kena dan sebagainya. Itu namanya talaqi. Sekali lagi diulang, apa makna talaqi? Menyemak bacaan di hadapan guru. Dan puan-puan, sekiranya puan-puan berjaya melaksanakan 2 kaedah ini, musyafahah dan talaqi, bermakna puan-puan sudah mengikut sunnah Nabi kita. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Seterusnya, Ustaz tak habis lagi ke muka surat pertama ni Ustaz? Memang tak habis lagi ni, sabar. Puan-puan, dalam usaha kita nak belajar Quran, kata ulama, kita hendaklah mempelajari dengan 2 cara tadi. Yang pertama musyafahah, yang kedua
talaqi. Cara inilah yang kata ulama digunakan oleh Nabi SAW dan para sahabat dalam usaha untuk menyebarkan dan mengajar ayat Al-Quran ini kepada orang lain. Justru itu kita hendaklah mengikut apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat baginda, iaitu mempelajari Al-Quran dengan cara bertalaqi dan musyafahah dan tidak bergantung semata-mata kepada buku, tak bergantung semata-mata pada TV, radio, VCD atau dan sebagainya. Setiap manusia mengakui dirinya Islam mestilah beriman kepada kitab Al-Quran kerana ia merupakan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana kitab Al-Quran memberikan panduan hidup yang di dunia dan akhirat kepada sesiapa saja yang mempelajarinya. Di antara surah yang amat penting dalam kehidupan kita adalah surah Al-Fatihah. Ini kerana surah Al-Fatihah merupakan salah satu daripada rukun solat fardu maupun sunat. Tanpa surah Al-Fatihah, solat kita dianggap tidak sah dan sia-sia belaka. Ini selaras dengan sabda Nabi SAW yang bermaksud tidak sempurna ataupun tidak sah solat tanpa membaca Al-Fatihah. Rupa-rupanya dalam sebuah Quran kita ada berapakah ratus surahnya? Berapa ratus surah? 114 surah. Tapi kena ingat, daripada 114 surah, surah Fatihah adalah ketua kepada surah-surah yang lain. Itu sebab surah Fatihah selalu tak Ustaz sebut. Ustaz kata mari kita mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab. Apa makna Ummul Kitab? Ibu segala kitab, ibu segala surah. Yang ada dalam Quran ketuanya siapa? Surah Al-Fatihah. Jadi kita lihat muka surat berikutnya sebelah tu. Pengenalan kepada surah Al-Fatihah. Oh, puan-puan. Rupa-rupanya Al-Fatihah ni dia ada pengenalannya. Dan Ustaz nak tulis something di whiteboard juga. Tapi sebelum tu Ustaz bacakan dalam buku dulu ya. Surah Al-Fatihah telah diturunkan di Mekah dan dinamakan Al-Fatihah pembukaan kerana surah ini adalah surah yang pertama mengikut susunan mazhab dan merupakan surah yang pertama sekali diturunkan kepada Rasulullah secara lengkap. Tadi tak usah sebut, kebanyakan ayat-ayat dalam Quran kita ni diturunkan pada Nabi dalam bentuk 5 ayat. Tapi ada juga ayat Quran diturunkan dalam bentuk satu ayat. Ada. Tapi kena ingat, ada juga ayat Quran yang diturunkan dalam satu surah yang penuh. Dan dipercayai surah Al-Fatihah merupakan surah yang pertama sekali Nabi terima dalam bentuk satu surah yang lengkap. Dalam satu surah Fatihah ada berapa ayat? 7 ayat ni Nabi terima selalu pada waktu yang sama. Kalau surah-surah lain, kadang-kadang Nabi terima pada hari ini, esok lusa ataupun 2-3 hari lagi baru Nabi terima. Ya, tapi kalau surah Al-Fatihah, Nabi terima pada waktu yang sama, pada saat yang sama, 7 ayat tadi serentak diturunkan kepada Nabi SAW. Surah ini meliputi seluruh kandungan Al-Quran yang kemudian ini dipenjelaskan secara terperinci dalam surah-surah berikutnya. Surah ini juga dinamakan sebagai Ummul Kitab kerana ia mengandungi dasar-dasar agama, akidah, perundangan, keimanan kepada hari akhirat, sifat-sifat Allah, kewajipan mengesahkan Allah dan di dalam ibadah ketika memohon pertolongan serta doa. Jadi banyaklah benda yang ada dalam surah Fatihah kita. Tapi sebelum tu kita sentuh berkenaan dengan sejarah penurunan surah Al-Fatihah. Okey tuan-tuan, tapi sebelum tu Ustaz nak sebut di sini bahawa sejarah penurunan surah Al-Fatihah ni dia ada khilaf di kalangan ulama. Ada sebagian ulama berpendapat bahawa surah Fatihah ini tergolong dalam surah Makkiyah. Cuba sebut surah Makkiyah. Kerana iaitu surah yang diturunkan di Mekah, ia diambil daripada pendapat Ibnu Abbas, Qatadah, Abu Al-Aliyah dan juga Imam Al-Qurtubi. Jadi ulama-ulama Quran yang manakah yang mengatakan surah ini surah Makkiyah? Jawapannya imam seperti Ibnu Abbas, Qatadah, Abu Aliyah dan juga Imam Al-Qurtubi. Cuba sebut nama imam-imam ni tuan-tuan. Sebut yang pertama Ibnu Abbas, Qatadah, Abu Al-Aliyah dan Imam Al-Qurtubi. Ya, inilah pendapat mereka ni mengatakan ia merupakan surah Makkiyah. Baik, tuan-tuan puan. Kemudian yang kedua, sebagian ulama pula berpendapat surah ini tergolong dalam surah Madaniyah. Maksudnya, surah yang diturunkan di Madinah. Pendapat ini diambil daripada siapa? Sebut Abu Hurairah, Mujahid, Atha bin Yasar dan Al-Zuhri. Inilah ulama-ulama Quran yang terdahulu, ulama-ulama Quran yang berpendapat bahawa surah ini juga diturunkan di Madinah. Namun begitu pendapat yang ketiga, sebagian ulama mengatakan surah ini diturunkan sebanyak 2 kali, iaitu sekali di Mekah ketika peristiwa solat 5 waktu difardukan dan sekali lagi di Madinah, iaitu ketika peristiwa pertukaran kiblat. Pendapat ini telah dinakalkan oleh Abu Al-Laits. Cuba sebut Abu Al-Laits
Dalam tafsirnya yang bermaksud bahawa Fatihah itu separuh diturunkan di Mekah dan separuh lagi diturunkan di Madinah. Tak kira di mana pun turun, yang penting ayat Quran turun pada dua tempat saja tuan, iaitu Mekah dengan Madinah. Kalau ada sesiapa mengaku, tiba-tiba kawan tuan-tuan mengatakan, malam tadi I mimpi lah ayat Quran turun kat Taman Tun. Puan-puan jangan percaya. Ini semua namanya ajaran sesat. Kadang-kadang hari ini puan-puan ada tak ajaran sesat? Ada banyak ajaran sesat. Puan-puan tahu tak pengalaman saya kerja di JAIS dulu. Saya kerja di bawah pentadbiran pengurusan masjid. Rupa-rupanya negeri Selangor antara negeri yang paling banyak ajaran sesat dalam satu Malaysia. Cuma ada yang dihebahkan, ada yang tak dihebahkan. Jadi tuan-tuan puan berhati-hatilah dengan persekitaran kita. Kalau puan-puan nampak meragukan, tuan-tuan refer kepada ustaz-ustaz yang puan-puan kenal, kepada Tok Imam ya. Tuan-tuan imam yang ada di masjid-masjid yang besar ni, biasanya kita semua ini insya-Allah adalah ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau ada yang mengatakan malam tadi turun Quran, ayat Quran dekat Taman Tun dan kita kena percaya dan sebagainya, puan-puan jangan percaya. Sebab selepas turunnya ayat Quran kepada Nabi kita di kota Mekah dan Madinah, maka selepas tu tak ada diturun lagi ayat Quran. Itu sebab tak heranlah hari ini puan-puan, ada tak dulu ajaran yang mengaku sebagai Tuhan pun ada, yang sebagai Nabi pun ada kan? Ajaran apa? Ayah pin dan sebagainya. Itu semua saya belajar. Saya tahu tu maklumat tu daripada ketika saya bertugas di Jabatan Agama Islam Selangor. Ya, memang banyak ajaran-ajaran sesat. Ya, sampai ke hari ini, baru-baru ni tahun sudah, semasa saya pergi ke pejabat mufti di Putrajaya, kami dihebahkan ataupun dipaparkan dengan tayangan ajaran-ajaran sesat yang terkini yang ada di dalam negara kita. Termasuklah ajaran yang seorang perempuan tu mengaku dia mencabar mufti, dia mencabar ulama-ulama Quran supaya berdebat dengan dia. Orang perempuan. Allahu Akbar. Dan dia mengaku dia sebagai Nabi pula tu. Allahu Akbar. Jadi puan-puan berat sungguh kes ni puan-puan. Tapi kita doakanlah mudah-mudahan pejabat agama kita dapat menangani isu ini. Ya. Tapi benda-benda macam ni tidaklah dihebohkan terlampau heboh, takut jadi kegusaran kepada masyarakat. Tapi saya sebagai ahli ataupun mereka yang terlibat atau dengar cerita begini tuan-tuan, kita rasa takut juga dengan apa yang berlaku di sekitar kita. Takut terkena pada anak cucu kita. Kita memanglah alhamdulillah Ustaz, saya selamat, saya berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah, bagus. Tapi kita tak tahu apa yang berlaku pada anak cucu kita hari ini ya. Okey tuan-tuan puan yang dirahmati Allah. Ni sebelum saya masuk kepada cerita tentang isi kandungan dalam surah Fatihah itu, saya nak tulis dekat whiteboard asbabun nuzul surah Al-Fatihah. Nota tu tak ada kat sini, tapi saya nak tulis dekat whiteboard something ya. Okey, baik, asbabun nuzul tajuk dia. Asbabun nuzul. Apa maknanya? Sebab-sebab turunnya surah Al-Fatihah. Asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Ya asbab. Sebab-sebab tu asbab. Dalam bahasa Arabnya asbabun nuzul. Ya, sebab-sebab turunnya surah Al-Fatihah. Dia ada dua pendapat ya. Pendapat yang pertama, surah ini turunnya selepas. Dia ada dua pendapat khilaf di kalangan ulama. Turun selepas surah Al-Mudaththir. Tahu tak surah Al-Mudaththir ni surah yang kedua. Lepas Nabi terima sewaktu surah yang pertama adalah surah Al-Alaq. Lepas tu Nabi balik ke rumah, baginda minta diselimut. Ketika diselimut itu, baginda diberikan surah Al-Mudaththir. Dan selepas habis baginda menggigil, maka diturunkan surah Al-Fatihah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, turun selepas surah Al-Hijr. Al-Hijr. Dan puan-puan tahu tak? Surah Al-Mudaththir dengan surah Al-Hijr adalah surah Makkiyah. Jadi maka itu ulama lebih condong kepada pendapat surah Al-Fatihah ni turun di Mekah. Maka dinamakan surah Makkiyah. Namun begitu ada juga ulama lain berpendapat bahawa diturunkan juga di Madinah. Dan ada juga berpendapat diturunkan dua kali Mekah dan Madinah. Jadi asbabun nuzul, sebab turun surah Fatihah ni, yang pertamanya selepas turunnya surah Al-Mudaththir, yang keduanya, pendapat yang kedua turun selepas surah Al-Hijr. Dan kebetulan kedua-dua surah ini adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah.
maka surah Al-Fatihah juga surah Makkiyah. Jadi ini pendapat ulama mengatakan dua pendapat ini. Yang pertama diturunkan selepas surah Al-Mudaththir, yang kedua diturunkan selepas surah Al-Hijr. Tetapi bila dikaji, rupa-rupanya dua-dua surah ini turunnya dekat Mekah. Maka kesimpulannya lebih kepada surah Al-Fatihah itu adalah surah Makkiyah. Ya, ini dah sebab sedikit tentang asbabun nuzul ataupun sebab-sebab turunnya surah ini di kota Mekah. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang paling penting kepada kita dalam surah Al-Fatihah tu ada berapa huruf, ada berapa ayat dan sebagainya, itu nanti kita huraikan kemudian. Yang penting, ada masa sikit lagi ni, puan-puan tengok muka surat 131 dulu. Sebelum kita sambung pada minggu depan, ada lagi banyak perkara kita nak bincang ni. Okey, apakah fadilat kelebihan surah Al-Fatihah itu? Kenapa dijadikan sebagai surah yang utama dibaca dalam solat? Yang pertama, kata ulama, surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Sebut? Sebab dalam surah Fatihah tu kalau puan-puan perhatikan, dia ada banyak kandungan. Antaranya surah Al-Fatihah dia ada puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada ayat yang menunjukkan kita ni menyembah Allah Subhanahu, minta pertolongan dan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ayat yang membaca doa dalam surah Fatihah. Betul tak? Tahu tak dalam ayat mana surah Al-Fatihah yang merupakan doa? Ihdinas siratal mustaqim. Itu doa tu. Maknanya ketika puan-puan lepas solat nanti, boleh baca ihdinas siratal mustaqim. Sambung. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu doa. Start ihdinas siratal mustaqim tu doa. Apa makna ihdinas siratal mustaqim? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Iaitu jalan yang kau redha dan bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Dan panjang lagi dah dia punya maknanya berikutnya. Yang keduanya, surah yang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya surah Fatihah ni tak ada dalam kitab-kitab lain, tak ada. Kitab Zabur tak ada, Taurat tak ada, Injil tak ada. Dan puan-puan kena ingat ya, kitab Injil yang ada sekarang ni, kalau ada lah, kalau puan-puan pergi hotel yang mewah, yang besar, dalam laci tu mesti ada kitab Injil. Dikatakanlah kitab Injil, sebenarnya kitab tu dah banyak diubah suai. Dah banyak diubah suai, dah banyak diolah. Jadi kitab yang betul-betul original hari ini yang ada di dunia ni hanyalah kitab Al-Quran sahaja. Kitab lain semuanya sudah diolah, diubah suai oleh manusia-manusia yang ada kepentingan. Jadi tuan-tuan, yang ketiga, sempurnanya ibadat solat dengan membaca surah ini. Nampak? Kata ulama, surah ini kalau tak dibaca dalam solat kita maupun solat fardu dan sunat, maka tidak sempurna solat kita walaupun kita solat 1000 rakaat, tetapi tak ada makna kalau tidak dibacakan dengan surah ini. Sebab surah ini adalah salah satu rukun solat. Nombor 4, ubat kepada segala penyakit. Sebut? Ya, perempuan, kalau perempuan ada anak cucu demam ke, ataupun diri kita demam, ataupun diri kita ni, Ustaz, hati saya ni selalu gusar Ustaz. Tak tenteram Ustaz, macam mana ya? Okey, dulu saya pernah sebut ya, tak tahulah dalam kelas ni, kelas lain, ada saya belajar dulu, ada satu ayat dalam surah Yasin. Fala yahzunka qawluhum, ayat 76. Puan-puan boleh amalkan. Macam mana cara nak amalkan? Puan-puan tadah tapak tangan, baca doa, baca ayat tadi, fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirru wa ma yu'linun. Ayat Yasin, surah Yasin, ayat 76. Tapi sebelum baca ayat tadi, puan-puan kena baca Fatihah dulu. Fatihah ni merupakan ubat kepada segala penyakit. Biasanya, saya tuan-tuan puan-puan, saya ni bukannya ustaz yang boleh merawat penyakit, penyakit-penyakit, contohnya, kadang-kadang kita kena buatan orang dan sebagainya, itu saya tak mampu nak ubat. Tapi kalau sekadar nak baca, nak buat air penawar, tu boleh lah. Tapi biasanya saya akan baca ayat surah Fatihah dahulu, baru saya baca ayat-ayat yang lain. Jadi Fatihah ni kata ulama, kata tok guru saya, dia adalah ibu kepada segala surah dan kena mulakan dengan Fatihah dulu sebelum kita membaca surah-surah yang lain. Jadi kalau puan-puan nak ambil surah Yasin tadi tu, puan-puan nak tenangkan jiwa kan? Macam ni. Baca Fatihah, lepas tu bacalah fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Hembuskan nafas pada tapak tangan, sapu ke dada. Insya-Allah mudah-mudahan puan-puan akan dapat ketenangan dalam jiwa, dalam hati kita insya-Allah ya.
Puan tahu tak, fala yahzunka qauluhum tu diturunkan kepada Nabi SAW di saat Nabi sedang diuji dengan berbagai-bagai ujian. Puan-puan, Nabi kita pernah diuji dengan kematian. Nabi pernah diuji dengan berbagai-bagai ujian, ya. Dan jadi puan-puan, bila sebut kematian ni satu ujian yang sangat besar, maka ayat ni diberikan kepada Nabi kita untuk menenangkan jiwa dan hati Nabi kita, ya. Okey, kemudian yang keempat, iblis menjerit-jerit sambil menangis ketika surah ini diturunkan. Nah, inilah keadaan iblis, syaitan yang mana menjerit menangis ketika surah ini diturunkan. Nombor 6, antara surah yang tergantung di arasy Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada di dalam kitab Zabur, Taurat dan Injil, dan segala ilmu kitab dari langit terkandung di dalam surah ini. Baik tuan-tuan dan puan, itulah antara kelebihan. Banyak lagi lah kelebihan surah Fatihah. Nanti saya sambung minggu hadapan dengan tajuk yang berikutnya pula, iaitu rahsia di sebalik surah ini. Minggu depan kita sambung, ya. Jadi tuan-tuan dan puan, tolong hadir minggu depan untuk sambung tajuk berkenaan rahsia di sebalik surah ini. Dan minggu depan juga saya nak sentuh berkenaan dengan tajwid yang ada dalam surah Fatihah, khususnya makhraj huruf. Makhraj huruf. Apa dia makhraj huruf? Cara nak menyebut huruf-huruf Al-Quran. Jadi puan-puan, dalam Fatihah ada huruf-huruf yang puan-puan kena praktikal dengan ustaz. Jadi minggu depan jangan tak datang, kita akan buat praktikal menyebut huruf-huruf tertentu yang mesti diperbetulkan makhrajnya ketika membaca Al-Quran nanti, terutamanya surah Al-Fatihah. Jadi saya rasa cukup setakat tu hari ini. Jumpa lagi minggu depan. Dan hari ini tak sempat nak baca surah Al-Baqarah. Tapi minggu depan insya-Allah saya yakin kita akan boleh baca surah Al-Fatihah. Dan minggu depan juga kita boleh baca surah Al-Baqarah. Minggu hadapan, ya. Terima kasih banyak-banyak dan terima kasih sekali lagi, ya, kepada puan-puan yang sudah buat latihan tadi. Mudah-mudahan betul lah jawapan yang puan-puan buat tadi. Dan terima kasih, jumpa lagi minggu depan di hari dan waktu yang sama, ya, dalam kuliah kita pada minggu hadapan. Kita akhiri kuliah dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.